إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الأعظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقرابتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا ومقصودنا إما في الدنيا وإما في الآخرة، وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ صوت وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. اللهم نجنا من القوم الظالمين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف والمؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala musannif, hadis yang pertama dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Diriwayatkan oleh Muslim. Artinya, barang siapa dari kamu yang telah melihat kejahatan, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangan. Itulah kalau dia seorang pemimpin, ketua negara, Perdana Menteri, agung. Dan siapa juga yang jadi ketua di kalangan umat Islam, dia kena ubah dengan tangan.
Jika ia tidak sanggup, ni dia tak mampu nak ubah dengan tangannya. Fa illam yastati', tak sanggup ataupun tak mampu nak ubah dengan tangan. Pasal dia bukan ketua. Sebab dia pun rakyat biasa macam kita. Maka dengan lidahnya, dia tu hendaklah ia bercakap, menegur, memberitahu. Qulil haq wa in kana murran, katalah yang sebenar walaupun ianya pahit. Jika ia tidak sanggup juga, dia tak mampu juga nak bercakap, siapa nak dengar cakap dia? Maka dengan hatinya, wa biqalbi, wa dzalika adhaful iman. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Baik, hadis ni semua orang hafal. Ya, tolong hafaz. Nanti saya nak tanya. Saya tak kira buku apa saya nak tanya. Dalam surau ke, tengah pegang cangkui ke, tengah pegang skop ke, tengah diikat bata ke, saya tanya nah. Sahabat saya siap, hadis ni saya nak semua orang hafaz. Faham tak? Apa dia? Tak tahu dia cakap apa. Baik, habis saya tak nak urai hadis ni pasal hadis saya banyak kali baca. Teruskan hadis yang seterusnya. Hadis yang kedua dari Ibni Mas'ud radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amri. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Faman jahadahum biyadihi wa huwa mu'min. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Waman jahadu biqalbihi fahuwa mu'min. Laisa wara'a dzalika minal imani habbahu khardalin. Diriwayatkan oleh Muslim. Tidak adalah dari seorang Nabi yang dibangkitkan Allah dalam satu umat sebelumku, melainkan adalah baginya dari umatnya itu penyokong-penyokong dan sahabat-sahabat yang berpegang dengan peraturannya dan menurut perintahnya. Kemudian sesungguhnya di belakang mereka menyalahi orang-orang jahat. Mereka berkata apa yang tidak mereka perbuat dan memperbuat apa yang mereka tidak disuruh. Barang siapa yang telah memperjuangi mereka dengan tangannya, yakni melawani puak itu dengan tangan, maka dia orang beriman. Barang siapa yang telah memperjuangi mereka dengan lidahnya, maka dia orang beriman. Dan barang siapa yang telah memperjuangi mereka, ini menentang puak-puak ni, puak-puak munafik ni, dengan hatinya, maka dia orang beriman. Tidak ada di belakang yang demikian itu dari iman sebiji sawi. Mana kata siapa-siapa yang menentang puak-puak munafik ni, bermakna dia tu ada iman.
Siapa puak munafik? Tu yang Nabi kata tadi. Apa dia? Kita baca lagi sekali hadis ni. Apa maksud hadis ni? Nabi kata tidak adalah dari seorang Nabi yang dibangkitkan Allah dalam satu umat sebelumku, melainkan adalah baginya dari umatnya itu penyokong-penyokong dan sahabat-sahabat yang berpegang dengan peraturannya dan menurut perintahnya. Maksudnya apa dia? Ini pun kita dah cerita dah baru ni. Kalau ada dakwah, adalah dakyah. Kalau ada da'i, ada dah dajjalnya. Kalau ada nabi, adalah munafiknya. Dan adalah kafirnya. Adalah musyriknya. Ada kafirnya, adalah ada musyriknya, ada munafiknya. Iaitu orang yang berdegil tetap tidak mahu beriman dengan Allah. Dan ada pula yang mahu beriman tapi hanya di depan Nabi, di belakang Nabi, mereka kembali kepada kafir. Zaman Nabi contohnya, ada dua kaum kafir. Yang pertama kaum musyrik, kaum musyrikin, iaitulah pejabatnya di Mekah. Mereka ini menentang Nabi dengan terang-terangan. Nak bunuh Nabi dengan terang-terangan. Satu lagi puak munafik. Puak munafik pejabatnya di mana? Di Madinah. Kalau puak musyrikin ketuanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Puak munafik ketuanya Abdullah bin Ubay. Puak musyrikin yang diketuai oleh Abu Lahab, Abu Jahal ni, dia terang-terang menentang Nabi. Puak munafik di Madinah ni, dia menentang Nabi tidak terang. Dia menzahirkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Menyembunyikan kekufuran. Adalah kata orang munafik. Sebenarnya mereka itu kafir. Cuma tidak tunjukkan kekafiran mereka itu di depan Nabi sebab takut tak dapat subsidi. Sebab takut tak dapat bantuan. Orang Islam dapat bantuan daripada Baitul Mal. Masa di Madinah, di mana orang-orang Islam ni dapat bantuan daripada Baitul Mal. Maka Abdullah bin Ubay dan kuncu-kuncunya ini berpakat. Marilah kita pura-pura masuk Islam, dapatlah subsidi. Dapat bantuan. Tapi bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka itu, bila mereka kembali kepada ketua-ketua mereka seperti Abu Jahal, Abu Lahab ni, nescaya mereka kata apa? Kami sebenarnya menyebelahi kamu, menyokong kamu. Kami sokong Muhammad ni, kami wayang je. Kami berlakon je. Siapa? Pasal di Madinah orang yang menyembah berhala tak banyak, tak ramai. Jadi berhati-hati dah dengan lakon-lakonan orang-orang kafir. Lakonan orang kafir ni bila dia sikit dia menyokong kita. Tapi bila dah ramai dan pegang tampuk kekuasaan, dia sembelih kita. Contohnya Singapura.
Singapura dulu, dia nak meraih sokongan orang Melayu supaya dia dapat jadi pemimpin. Dia masuk kampung Melayu, dia pakai kopiah. Tapi bila dia dah menang, Singapura dapat kat dia, Cina ni, orang Melayu dia sembelihnya. Dan untuk menarik minat orang Melayu supaya terus menyokongnya walaupun dia jahat, dia lantiklah puak munafik. Seperti mana dikenali sebagai Osman Wook. Osman Wook ni orang Melayu yang menjadi balaci Cina di Singapura yang menjahanamkan orang Melayu di sana. Jadi di kalangan orang Islam ni ada dua musuh. Satunya musyrikin, satunya munafikin. Itu yang besarnya. Kemudian ada pula di kalangan orang Islam sendiri yang memusuhi sesama Islam, iaitulah golongan mubtadi'in, puak-puak pembid'ah. Ya, puak-puak pembid'ah. Bila Nabi wafat, timbul khawarij. Timbul Syiah yang sesat. Syiah ni asalnya betul. Macam mana berlakunya Syiah? Dengar molek ni. Pasal ada orang kata Syiah mesti sesat. Tak. Bukan semua Syiah tu sesat. Syiah yang asal, Syiah yang Salafiyah namanya. Yang tu yang betul. Ni golongan Sayyidina Ali. Macam mana berlakunya ataupun timbul terbit nama Syiah? Terbit nama Syiah ni iaitu apabila berlaku peperangan Jamal. Peperangan unta. Jamal maknanya unta. Jamalnya ada beberapa makna. Satu di antara maknanya unta. Kali pertama berperang. Siapa berperang? Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ni menantu berperang dengan mak mertua tiri. Macam mana boleh berperang? Di kalangan Islam ni, jadi lagu tu lama dah. Tapi kita orang Islam yang ada sunnah wal jamaah wajib beriktikad. Antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang berperang tu, semuanya dua-dua tu sama-sama betul. Cumanya bersalahan ijtihad. Yang lebih betul 2 pahala. Yang kurang betulnya 1 pahala. Kita wajib iktikad macam tu. Jangan kita pertikaikan mana betul mana salah, jangan salah kita. Jangan jadi macam Syiah. Syiah dia kata Aisyah salah. Baik. Jadi perang kali pertama Sayyidina Ali menang. Perang kali kedua pun kumpulan Sayyidina Ali menang. Perang kali ketiga kumpulan Sayyidina Ali ni hampir menang. Oleh kerana ketua perang kumpulan Sayyidatina Aisyah ni, dia takut mereka lebih teruk kalahnya dan lebih ramai matinya. Maka dia berdamai dengan Sayyidina Ali. Akhirnya berdamailah mereka. Ya, berdamailah mereka dengan berpegang kepada firman Allah Ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Jadi kalau orang ajak kita berdamailah. Jangan degil nak terus bergaduh. Itu tanda-tanda munafik. Ya, salah macam mana pun mereka kepada kita. Kalau mereka nak berdamai, kita berdamailah. Walaupun kita ada harapan nak menang besar. Macam Sayyidina Ali. Dia ada harapan nak menang besar, dah 2 kali menang.
Tapi oleh kerana berpegang dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, maka dia berdamai. Padahal boleh menang. Tak mau. Tak apa kita berdamai. Sebab orang nak baik dengan kita, kita baik. Inilah ajaran Islam. Ya. Akhirnya berbaiklah Sayyidina Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha sampailah akhir hayat. Tapi selepas mereka berdamai ni, ada satu kepala gangster dalam kumpulan Sayyidina Ali ni. Dia ni tak mau berdamai. Dia buat puak dia. Ini tak guna ni manusia ni. Dia buat puak dia. Dia kata buat apa kata nak berdamai, kita boleh menang lagi ni. Dia kira nak menang lah. Dia tak berpegang kepada wa'tasimu bihablillahi jami'a, tak ada, dia tak mau pegang. Jadi kalau kita ni orang ajak berdamai, wajib kita berdamai. Jangan kita khas pada nak backing, nak bergaduh itu. Jangan. Perintah Allah wa'tasimu bihablillahi jami'a, itu dalil dia. Inilah dalil yang dipegang oleh Sayyidina Ali, akhirnya dia berdamai. Tapi ini puak degil tak nak pegang Quran ni, akhirnya setelah mereka gagal mempengaruhi Sayyidina Ali agar meneruskan peperangan, mereka keluar dari jamaah Sayyidina Ali. Bila mereka keluar daripada jamaah Sayyidina Ali, dalam bahasa Arab, keluar tu kharaja. Keluar tu Arab panggil kharaja. Maka mereka digelarkan orang yang keluar dari jamaah Sayyidina Ali. Maka bunyi dalam bahasa Arab khawarij. Khawarijun. Ya, jamak taksir. Orang yang keluar dari jamaah Sayyidina Ali. Maka yang tertinggal di dalam jamaah Sayyidina Ali yang lebih ramai daripada Khawarij ni dinamakan Syiah. Itu asal namanya Syiah. Jadi asal Syiah ni betul ke salah? Betul lah. Khawarij tu yang salah. Khawarij tu lah yang salah. Nabi kata Khawarij ni apa nama? Ya, Khawarij ni kata ulama, mereka adalah kaum zindik. Mereka ini adalah kaum yang tergolong dalam kaum zindik. Ada yang kata mereka ni syibih bil majusi. Syibih menyerupai majusi. Baik. Jadi Syiah yang asalnya itu adalah Syiah yang benar. Yang betul akidahnya. Bila mereka jadi sesat ni? Bila di kalangan Syiah tu ada seekor namanya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah inilah yang buat kucak-kacir dalam Syiah sehingga Syiah berpecah kepada 24 firqah. 21 tu sesat lagi menyesatkan. 3 hampir kepada ahli sunnah. Iaitulah Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah dan Syiah Ja'fariyah. 3 ni diiktiraf oleh Al-Azhar Mesir. Mengatakan mereka menghampiri ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau orang kata Syiah tu sesat, bukan semua sesat. 21 firqah sesat. 3 lagi itu menghampiri ahli sunnah. Mereka ni orang-orang yang benar. Tapi kalau kata Wahabi, tak ada lagi orang ahli sunnah kata benar. Kalau ada orang kata benar, barangkali dia ada sedikit gangguan. Gangguan kepahaman akidah. Dia ada sedikit gangguan kepahaman akidah. Dan barangkali juga dia cakap tu atas dasar politik. Atas dasar politik, tak bolehlah kita ada sikit. Duk kata orang tu sesat. Mari bila kita nak menang? Maka atas dasar politik, dia kata Wahabi ni tak salah. Atas dasar politik. Bukan atas dasar sebenar menurut akidah.
Tu kena faham. Baik, habis. Kita nak perang orang kafir, kita dah lemah. Berpecah sesama sendiri. Bila nak menang lagi seronok. Puak kafir tengok kita berpecah. Memang puak kafir nak bagi kita berpecah belah. Wahabi itu adalah daripada agenda Yahudi. Untuk melemahkan orang Islam. Dia orang Islam berpecah. Ada Syiah, ada Wahabi, ada Ahli Sunnah, ada Ahli Punah, ada macam-macam lagi. Lama-lama kita berpecah. Seronok. Dia menang free dengan sebab perbalahan kita. Jadi atas dasar politik, jangan duk kata lah Wahabi itu sesat. Tapi atas dasar akidah, mereka memang sesat. Ya, atas dasar politik, janganlah kata sesat. Macam GISB, mana sesat dia dengan DAP? Baik pegang dengan DAP daripada perang dengan dia. Walaupun dia mungkin ada salah. Tapi DAP tentu salah. Bukan? Baik perang dengan dia tentu dah komunis. Baik, Baik, ini bukan cakap politik, saya nak buat contoh. Kalau nak kata politik juga, cakap pergi. Bukan? Anda buat contoh, bagi mudah kita nak faham macam mana berlaku Syiah dengan Khawarij. Apa makna Khawarij? Apa makna Khawarij ni, Ilman? Betul, bagus. Pandai dah. Itu maknanya dia sudah tumpu. Dulu dia tumpul. Kan dia dah tumpu. Tak lama lagi pandai. Macam itulah nak. Belajar tumpu. Jangan dia merayau. Macam kepala. Saya nak lagu tu. Baru dah saya syok tengok nak ngaji. Nak ngajar. Tak gitu saya. Kipas yang tu lindung kepala hang. Tak nampak gigi hang tu. Yang tak ada. Baik. Itu maksud dia kata menurut perintah. Golongan yang menurut perintah yang dinamakan apa? Penyokong-penyokong dan sahabat-sahabat Nabi. Jadi Nabi kata tiap-tiap Nabi itu ada yang menyokongnya, ada yang menentang dia. Yang menyokong itu dinamakan sahabat. Ya. Dinamakan sahabat. Kemudian sesungguhnya di belakang mereka menyalahi orang-orang jahat. Yang ini di belakang mereka itu, di sebalik mereka itu ada orang yang jahat yang menyalahi perintah. Itu. Orang jahat yang menyalahi perintah. Siapa? 3 ekor lah. Kalau tidak musyrikin, munafikin. Kalau tidak munafikin, mubtadi'in. Mubtadi'. Di antara mubtadi' ni pembelot. Pembelot ni munafik sebenarnya. Ya, macam kisah Nabi Isa AS. Sahabat dia belot. Siapa nama sahabat dia yang belot? Siapa nama? Siapa tahu? Dengar. Nak kata makan tai, tak makan tai. Apa makan ikan siang lah tai dia? Tak. Siang tak? Makan tai lah. Orang kata kalau makan tai ikan ni dia benar. Tak lupa. Ni tai buang. Orang bagus dia tak kata. Ni orang lama. Asal? Apa nama asal? Namanya Kertung. Tulis nama Kertung nama dia. Itu kan nama dia Kertung. Suka namanya Yahuza. Ataupun namanya Kristus. Kertung tu bukan. Tu geram saya. Ampun susah nak ingat. Tulis sama. Tulis tapi lupa. Tulis latu lupa.
Siapa namanya? Yahuda. Dan ada pula nama lain, Kristus. Ada 2 nama. Dari Kristus tu dah mari Kristian. Ha. Habis tu Nasara. Nasara tu bukan agama. Nasara tu nama tempat lahir Nabi Isa. Nasara. Tempat lahir Nabi Isa. Bahasa Ibraninya Nazrat. Diarabkan jadi Nasara. Dia bukan agama, nama tempat lahir. Macam kita, kampung Sungai Raya. Dia kampung Nazrat, kampung Nasara. Faham? Dia bukannya Nasara. Bukan agama Nasara. Baik, tu pun banyak kali Irah cerita. Tanya tak ingat juga. No? Baik. Jadi, yang jadi munafik dalam sahabat Nabi Isa ni namanya apa? Itulah yang disalib tu. Ya, yang disalib sampai hari ni orang duk menyembah tu lah dia. Namanya Yahuza ataupun Kristus. Orang Kristian sendiri pun tak kenal tu siapa. Dia kata itulah Nabi Isa. Dalam Quran dia cerita. Apa dia? Allah Ta'ala nampakkan pandangan orang-orang Yahudi di kala itu, wajah Kristus ni macam Nabi Isa. Lalu ditangkap dan disalib. Setelah mati baru mereka cam itu Kristus sebenarnya, bukan Nabi Isa. Itu Yahuza sebenarnya, bukan Nabi Isa. Jadi ada sejarah. Sejarah apa? Sejarah orang tu kalau perjuangannya salah, dia akan menjerit-jerit tak kala dia nak dibunuh. Tapi kalau orang tu perjuangannya betul, dia tidak menjerit dan tak mengadu kepada siapa, melainkan hanya berserah kepada Allah. Bagi dia kok mana pun tak apa. Itu tanda perjuangan orang itu betul. Ini disebut dalam kitab tafsir. Kristus ni tak kala ditangkap. Tahu ditangkap dia macam mana? Tahu? Masa mereka mengejar Nabi Isa, nak ditangkap dan nak disalib, dibunuh, Nabi Isa ni berlari ke arah bukit yang berbatu. Maka Nabi menyorok di satu batu yang agak tinggi. Tapi orang-orang kafir nampak Nabi masuk ke situ. Tak kala Nabi Isa menyorok di balik batu itu, Allah mengangkatnya. Tsumma rafa'ahu. Dalam Quran kata. Kemudian kami mengangkatnya. Mengangkat ke mana? Mengangkat ke mana? Mengangkat ke langit. Mengangkat ke langit. Bila Kristus dia nampak Nabi Isa menyorok balik batu, dia nampak. Dia kata, inilah peluang aku nak jadi bos. Aku kena tunjuk handal ni. Biar aku yang tangkap. Biar orang kata akulah bos, akulah raja, akulah yang sebenar-benar Nabi. Dia kata apa kat kaum dia? Dia kata, kamu tunggu sini. Biar hero yang pergi. Jadi orang pun tak pergi. Tinggalkan, biarkan Yahuza pergi. Pergi Yahuza, pergi tengok balik batu dia tak ada. Cari dia melilau tak ada. Mana nak ada Nabi Isa dah diangkat ke langit. Summa rafa'ahu, kemudian kami mengangkatnya, kata Allah. Jadi bila dia cari tak jumpa, melilau dia cari, dia berkeluh kesah mana pergi, tiba-tiba Allah menukarkan wajah dia ni, dilihat oleh kaum ni macam Nabi Isa. Maka mereka menangkapnya kerana tersalah.
pandang. Dipandang nampak macam Nabi Isa. Maka mereka seret dia sampai ke salib. Masa diseret tu dia menjerit. Apa dia jerit? Ya Eli, save my life. Bahasa Yahudi, bahasa Yahudi, Allah tu dia panggil Eli. Lepas tu kita jangan panggil Eli. Nama orang Ali tak apa, Eli. Eli tu bahasa apa nama ni? Kalau kita kata ilahun, dia baca Eli. Ya ilahi, wahai Tuhanku. Tapi orang Yahudi panggil ya Eli. Wahai Tuhanku, tolong aku. Dia menjerit-jerit. Pasal apa? Dia tahu dah tak ada siapa nak tolong dia. Maka dia menjerit nama Tuhan. Tapi dia menjerit nama Tuhan dalam keadaan terketat-ketat, takut, risau. Hara. Tolong Tuhan, tolong. Itulah ibaratnya. Menjerit-jerit macam orang gila. Minta tolong. Itulah dia tanda-tanda kesesatan seseorang itu. Bila dia tak ada apa nak minta, kat siapa dia tak boleh nak minta tolong, dia minta tolong kat Tuhan dalam keadaan menjerit-jerit. Minta tolong dengan menjerit-jerit, tanda-tanda sesatnya orang. Tapi kalau orang tu beriman dengan Allah, bila dia nak dapat bala, dia bukan menjerit. Dia kata apa? Kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bila dia diikat di manjanik. Manjanik tu manjanik. Siapa ingat manjanik? Apa dia dik Not? Pelontar macam plastik. Satu pelontar nak diikat orang kat situ, dilepas untuk dilontar ke dalam api. Ya. Tahu manjanik ya. Jadi masa Nabi Ibrahim diikat di manjanik, nak dilontarkan oleh puak kapi Namrud ni. Masa tu datanglah Jibril alaihissalam. Datang Jibril alaihissalam, dia kata, ya Nabi Allah, janganlah kamu berdiam begitu. Doalah kepada Allah agar kamu diselamatkan daripada api itu. Kami malaikat di langit akan mengaminkan. Nabi Ibrahim kata apa? Dengan senyum dia jawab, aku hanyalah hamba Allah. Apa yang terbaik bagi Tuhanku, itulah yang terbaik bagiku. Itu tanda orang betul perjuangan. Ya. Dia tak jadi kelam kabut. Maka tak kala dilontar, apinya jadi sejuk. Ya. Dia serah pada Allah, Allah tolong dia. In tansurullah yansurkum. Kamu tolong agama Allah, Allah tolonglah kamu. Nampak tak? Beza antara Nabi Ibrahim dengan Kristus tadi. Kristus tadi konon-konon dia memperjuangkan agama. Dah, sebenarnya dia tu munafik. Akhirnya mati jadi kepala kafir sampai yaumul qiyamah. Ya, dia akan mendapat siksaan yang sebesar-besar, seberat-berat siksaan. Orang duk menyembah dia sampai hari kiamat. Makin ramai orang menyembah dia, makin banyak kuat azablah siksanya. Lalu ni dia duduk tengah kena siksa ni. Ni Kristus ni. Ya. Baik. Jadi di mana ada nabi, di sana ada dajjalnya. Di sana ada penentangnya. Mana ada dai, di situ ada dajjal. Mana ada dakwah, di situ ada dakyah. Mana ada nabi rasul, di situ ada musyrik dan munafik. Jadi kita jangan heran. Kenapalah ustaz tu dihina orang, dimaki orang, di itu orang, di ini orang. Memang lagu tu dah. Memang lagu tu dah.
Ada penyanyi rock, ada penyanyi nasyid. Bukan? Lagu tu lah. Ada orang tutup aurat, ada orang buka aurat. Kalau orang tutup aurat tapi cuma nak cari makan, itu dia tu munafik. Sekurang-kurangnya dia bersifat munafik. Baik habis. Jadi kita buat kerja agama ni hendaklah wa ahsin niyataka. Perelokkan niat. Jadilah orang yang ikhlas. Jadi kita kena minta dengan Allah Ta'ala jadi orang ikhlas. Ikhlas ni bukan dengan pengakuan saya ikhlas bagi ni. Bukan kita mengakui ikhlas tu kita jadi ikhlas, tidak. Orang ikhlas ni Allah yang mukhlasin, mengikhlaskan hati orang yang ia kehendaki. Tak kala itu hati orang itu menjadi mukhlisin. Mukhlasin, Tuhan yang mengikhlaskan hati hambanya hingga hamba itu menjadi mukhlisin. Mukhlasin isi apa? Mukhlasin isim apa? Gila isim. Mukhlasin isim apa? Isim fa'il. Andai. Itulah dia ngaji. Aduh. Kata ngapai tasrih habis dah. 19 bab. Mukhlasin isim fa'il. Nak kata apa? Kan? Dulu saya suruh hafal 19 bab. Bina dalam buku tasrif tu. Tak nak hafal. Itulah jadi. Orang perempuan semua hafal ingat dia. Siapa Aish? Tanya pergi abang ada bawah nak. Lepas kuliah. Kuliah malas hafal. Aish tahu dah salah siapa fa'il mesti dah simak. Andai dia. Dia dua tu dah. Takkan gila isim lah. Gila isim orang lain. Itu dah Aish. Andai anak. Fa'il berhajat kepada maf'ul. Dah salah fa'il maf'ul lah. Kena ke dia. Hal itu semuanya jenis tak mengapa. Kata. Kan? Itulah dia. Tu nak jadi kita Arab macam mana? Ada orang komplain pondok yang tidak mengaji kita Arab. Nak jadi kita Arab macam mana? Atas sedih pun tak ingat. 2 tahun nak duduk ni mengapa atas sedih tak ingat. Macam mana nak jadi kita Arab? Boleh mengaji lah. Boleh lah mengaji. Sekat hafal apa yang dia baca. Suruh Arab boleh lah. Boleh lah apa. Sekat hafal tasrif, hafal translate. Tu senang. Suruh Arab ya, boleh. Ketawa Kan? Mukhlasin kan mukhlisin. Tak kerti Arab dah baca. Tu dialah dia. Ya. Mengapa tak nak. Saya kata malam-malam mengapal. Dia duduk sembang lah depan tu. Kalau kan cakap. Saya kata malam-malam mengapal. Dia duduk sembang kat depan tu. Bawa lah kitab tak depan meja tu. Cakap-cakap lah sikit. Buat nampak macam muzakarah. Padahal tak ada apa-apa. Tanya apa dia kan. So mengapal dia bersembang. Tu nak kata apa. Tak boleh kata apa. Bukan. Dia kata lah ustaz suka ni merepek. Suka merepek. Suka merepek. Mana tak merepek? Tanya tak tahu. Tanya tak tahu. Jawab tapi tak tahu. Suruh mengapa dia menyembang. Menyembang kat meja tu. So kita ambil meja tu bakar je. Apa? Tasrih tak boleh, tak ingat lagi selambut. Ya, macam alim dah.
No, Elmang no. Tak tahulah. Saya dulu mengaji, ya, tak ada siapa nak suruh, tak ada siapa nak tunjuk saya macam mana cara nak mengaji. Ingatkan mengaji tu lah. Dengar dah balik, dengar sudah balik. Pergi mengaji kuliah dah tu. Kita hafal nak apa, tak mau hafal sudah. Ngaji ni kata betul cara. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dia apa. Dia kena betul cara dia. Sebab tu ikut cakap. Oh, so mengapel lah. Dia pandai-pandai menyembang, tak kita depan buat-buat dalam muzakarah. Padahal tak ada pun, tak kipak pun. Itulah sebab punca hampa. Tanya, apa orang tak tahu? Melawan. Saya kata malam-malam mengapal. Pasal suasana sejuk, senang masyuk. Nak muzakarah lah siang. Lepas makan nasi tu, saya baca Yasin, muzakarah sah. Antara masuk asar. Sambil-sambil sembang-sembang kan. Ini masa tenang jiwa, masa tu apa menyembang. Siang pula apa lena. Betul tak? Betul tak Adwadi? Tak betul? Betul tak Hasani? Betul tak? Tak betul? Betul. Bila nak ubah saya pun tak tahu. Abang-abang malas tanya. Tak tanya apa rasa nak tanya. Siang tengok. Ada orang komplain untuk ngaji kita Arab. Tak ada. Kita Arab. Kenapa? Simak CPM tak kena. Tak boleh kita Arab. Lagi dia bela so nak berhenti. Tak faham apa. Langsung dia berhenti. Dia berhenti, memang kompong habis di mak ayah. Kompong tak cik. Jawi tak boleh, Arab tak boleh. Hulu tak boleh, Hilir tak boleh. Dalam Moyan. Kan? Tu saya target, tak boleh tak jauh. Tak Arab, kompong Jawi boleh. Inilah Jawi tak mengaji, nak pulung kita Arab. Dan mengaji kita Arab, Rahmah tak boleh, dua-dua tak boleh. Hulu tak boleh, Hilir tak boleh. Melengung seorang. Tu saya nak pulung kita Jawi dulu. Ada yang mengaji kita Arab, aku tanya dia. Boleh ke dia mengaji? Tu ya. Kat baca hak dia hafal, yolah boleh. Baca hak dia hafal. Baca hak lain boleh. Saya nak kamu mengaji kitab Jawi Durus Samin dengan Aqidatun Najin tu sampai boleh mahir. Sampai nanti buka bagilah kita apa-apa walaupun tak mengaji lagi tapi boleh baca. Dua kitab Jawi ni dia induk pada kitab Jawi hak lain. Apa dia? Durus Samin dengan Aqidatun Najin. Kalau kamu boleh menguasai dua kitab ni, marilah kita Hidayatul Hidayah ka, Matan Jauharatul Tauhid ka, Usul Tahqiq ka, Sirajul Huda ka, Sirajul Munir ka, Pak Munir ka, Mak Munir ka. Kalau kita tauhid tu, semua aku boleh baca sendiri je. Tak payah ngaji je. Pasal apa? Induk dah ada. Tu saya nak bagi faham dua-dua tu. Alim kamu tak payah ngaji dah. Aku dah boleh hak tu, kita ngaji kita Arab. Kita Arab satu dia hak tebal tu. Saya hak mudah hak yang nipis lah. Hak nipis esok ni hak tebal boleh hak nipis tu dia sementelah jelah. Tak betul cara mengaji 20 tahun ngaji tak jadi apa. Lepas tu satu lagi saya nak ada ilmu jangan menunjuk. Ada ilmu jangan menunjuk, jangan dabik dada, jangan sombong Kata dia saya tak erti dah cukup. Saya tak tahu ngaji tak banyak. Dulu ngaji dulu saya susah. Susah apa? Susah dapat ilmu malah. Khabar kata sana. Jangan mengaku-ngaku mendabik dada kata pandai.
Pandai sungguh pun jangan mengaku. Apatah lagi tak pandai. No padik no. Ni suruh buat ya ti. Suruh dia ambil cangkul, dia ambil skop. Kerja suruh ambil mertun, dia ambil hammer, tak apa juga. Suruh ambil tukul besi, dia pergi ambil mertun, tak apa juga. Hafal tasrif tu. Ni Melani dah start dah hafal yang tu lah. Matan yang saya sebut tadi tu. Bagi orang yang dah khatam, yang dah ingat Ummul Barahin. Baik, saya lagi masa 3 bulan. Orang perempuan saya tak tahu. Pasal orang perempuan ustazah dia handle. Ustazah dia handle lah. Tasrif tak tebal tu semua dah habis. Dia ingat hafal lah. Orang perempuan tu, kita tasrif tu, tebal tu, semua dah hafal habis. Malu pun apa. Yang fa'im tak kena. Kalau dia kena tu pun pasal apa? Kalau bukan mafhum, mestilah fa'im. Kalau bukan fa'im, mestilah mafhum. Aisyah? Tak? Dia betul bonus ke nama dia. Bukan betul arti, betul bonus. Dah kawan salah, tumpang tu sebuah tu, betul. Betul tak Aish? Betul. Apa yang kita sambung tadi? Dengar molek. Kemudian sesungguhnya di belakang mereka itu menyalahi orang-orang jahat. Mereka itu berkata apa yang tidak mereka perbuat. Apa maksud mereka berkata apa yang tidak mereka perbuat? Itu mereka suruh orang berbuat baik. Tapi mereka sendiri tidak berbuat baik. Contohnya apa dia? Mereka suruh jujur dalam berniaga. Tapi dia sendiri pun menipu dalam berniaga. Jangan kena kawan tak baik. Dia lah duk kena kawan. Dia suruh ikhlas dalam berkawan. Dia lah yang duk kena kawan. Ni dia suruh orang buat baik tapi dia tak buat. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Ni kerja pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi dia suruh orang buat baik tapi dia tak buat baik. Maksud baik itu apa dia? Seperti jujurlah kamu dalam berniaga. Dia sendiri kalau dia berniaga, dia tipu timbangan. Dia sendiri kalau dalam berniaga, buah buruk dia buah di bawah, buah hak elok dia buah di atas. Bila kaut semua sekali. Dia kata kita adalah jujur sesama manusia. Dengan orang Arab, dia persendakan, dia pelekehkan. Dia kira bangsa dia yang baik. Ini orang Yahudi. Dan memperbuat apa yang mereka tidak suruh. Apa yang agama tak suruh, yang itulah dia buat. Ini orang Yahudi. Jadi maknanya apa yang agama tak cerita, yang itulah dia reka-reka. Yang saya selalu sebut tu. Mereka ni menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang agama dikatakan bukan agama. Yang bukan agama dia kata inilah agama. Inilah puak ni. Barang siapa yang telah memperjuangi mereka dengan tangannya, maka dia orang beriman. Siapa dia yang menentang puak-puak ni, maka sesungguhnya orang tu beriman. Jadi kita disuruh berjuang dan berjihad menentang puak-puak musuh Allah ni. Musuh Allah ni ada banyak jenis. 3 yang besarnya apa dia? Musyrikin, munafikin, mubtadi'in. Musyrikin iaitu orang yang mensyirikkan Allah. Di antaranya apa dia? Sabiin, penyembah berhala. Ya. Majusi, penyembah api. Penyembah pokok termasuk berhala lah tu.
Baik, habis. Barang siapa yang telah memperjuangi mereka dengan lidahnya, maka dia orang beriman. Dan barang siapa yang telah memperjuangi mereka dengan hatinya, maka dia orang beriman. Siapa yang lawan mereka ini, sama ada dengan tangan, iaitu berjihad fi sabilillah, dalam perang sabilillah, ataupun dengan lidah, iaitu menyatakan kesalahan mereka tanpa takut dengan diri setan bisu. Dia tu orang beriman. Ataupun dia tak mampu nak buat dua tadi, dia benci dalam hati, itu pun jadilah selemah-lemah iman. Tidak ada di belakang yang demikian itu dari iman sebiji sawi. Maknanya lepas pada 3 orang ni, mereka tu tak beriman. Maknanya hang sokong puak itu hang kafir. Ar-radu bil kufri kufrun. Hang tak benci dia, hang sokong kafir. Ya, hang sokong orang kafir. Hang tak benci dia. Dah lah tak lawan dengan tangan. Tak jawah dengan lidah. Hati pun tak benci. Mana hati tu suka kalau orang kafir. Hang kafir. Jadi kita ni dengan orang musyrik, orang munafik, orang mubtadi', kena, kalau tak boleh buat 3-3, sekurang-kurangnya benci dalam hati. Tak boleh reda pada mereka. Itu maksudnya. Sebab apa? Ar-radu bil maksiyati maksiyatun. Ar-radu bil kufri kufrun. Reda kepada maksiat itu maksiat dosa. Reda kepada kekufuran itu kufur. Mana kafir. Faham? Apa tak faham kat ingat? Ilman faham? Apa tak faham? Umat faham kan? Tu ke? Baik. Jadi mana siapa yang reda pada mereka, dalam hatinya tak ada iman. Walaupun sebiji sawi, sebesar biji sawi, tak ada iman orang tu. Dia kata, zalika minal iman habbatu khardalin. Sebiji sawi, khardalin. Biji sawi besar kecil. Besar biji kangkung ke no? Sawi kecil lah. Satu pun tak ada iman. Baik, habis di situ. Ada soalan tak? Tak ada? Tadi saya dah berhenti buat soalan. Dah di 9.30. Tak ada kan? Tak ada, saya baca satu lagi. Dari Abi Al-Walid Ibadah. Ubadah itu. Abil Walid Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Katanya, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wal manshati wal makrahi wa ala atharati alaina. Wa ala an la nunazi'al amra ahlahu illa an tarau kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fihi burhanun wa ala an naqula bil haqqi aynama kunna la naqafu fillahi lawmata laim. Muttafaqun alaih. Artinya kami telah bersumpah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mendengar dan menurut perintah ketika susah dan senang. Ini dalilnya kita ni kena berbai'ah. Bayakna, kami telah berbai'ah. Sumpah berbai'ah, kita ni kena berbai'ah. Ya. Sunat hukumnya berbai'ah.
bila kita nak berjuang Islam. Supaya kita jangan lari dari perjuangan. Dia nak lari, dia ingat aku dah bersumpah dulu. Aku dah berbai'ah dulu. Sebab itulah ada kadang-kadang setengah-setengah jemaah-jemaah Islam tu dia berbai'ah. Sebab Nabi sendiri mengajarnya berbai'ah. Supaya bila dia nak lari, dia takut dia bersumpah dah, dia berbai'ah dah. Jadi dia tak dia lari, bahkan dia duduk istiqamah dengan jemaah. Sebab apa? Sebab Nabi kata alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjemaah. Dan berjemaah tu jangan kamu lari. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Nak bagi kuat teguh bersama jemaah tu, maka sunatlah berbai'ah. Bayakna gitu. Ya, berbai'ah tu dinamakan juga bersumpah. Susah senang bersama. Jangan bergegostan bila susah. Bila senang pun terhegeh-hegeh nak mari balik. Ketika mudah dan sukar. Mana hendaklah kita bersama ketika susah dan senang. Ketika mudah dan sukar. Dan terhadap membuat ketentuan atas kami. Dan bahawa kami tidak akan membantah perkara terhadap ahlinya. Melainkan bahawa kamu melihat kekufuran yang terang di sisi kamu dari Allah Ta'ala. Yang di dalamnya ada kenyataan. Dan bahawa kami berkata dengan yang hak di mana-mana kami berada. Kami tidak takut pada jalan Allah sekali-kali. Kami berkata dengan yang hak. Mana? Di dalam ketaatan, tajma'una. Di dalam kemungkaran, apa? Tufarriquna. Itu yang duk baca hari-hari. Itu di antara lafaz bai'ah itu. Ya. Dalam ketaatan kami bersama, tapi di dalam maksiat kami mufarakah. Kami tidak berhimpun sama. Baik, habis. Saya berhentilah kat dulu. Kemudian katanya dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma ila akhirih wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.